Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina birahmatik wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Syiah Pengerusi dan adik jatang kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita pada malam ini sama-sama dapat berada di surau, kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan atas hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala urusan kita dunia maupun akhirat. Baik tuan-tuan dan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita masih lagi membahaskan ilmu berkenaan dengan faraid ataupun ilmu miras, ilmu yang berkaitan dengan waris-waris yang berhak ke atas harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kita masih lagi dalam bab pengiraan tuan-tuan. InsyaAllah pengiraan bab yang bahagian kedua terakhirlah sebelum kita nanti masuk bahagian pengiraan bagi kes-kes yang khas. Dia ada kes-kes khas yang tak keluar daripada kebiasaan lah. Baik, untuk malam ni tuan-tuan saya akan mengajak tuan-tuan untuk membuat pengiraan dalam bentuk tashih, iaitu pembetulan pada nombor asal masalah supaya semua waris yang tersenarai akan mendapat angka ataupun nombor bulan. Dia tidak ada nombor perpuluhan. Contohnya 1.5, 7.1.7/30 tak ada lah. Dia mesti dalam bentuk nombor bulan. Jadi dalam bentuk nombor bulan ni tuan-tuan, biasanya dia akan melibatkan kepada tashih lah, pembetulan pada nombor asal masalah. Baik. Pertama tuan-tuan, kalau kita lihat dalam ilmu faraid, kalau dalam bab pengiraan kita tengok
Pertama dia punya waris lah tuan-tuan. Yang paling mudah waris dia. Siapa? Contoh A mati meninggalkan isteri, meninggalkan anak laki seorang, anak perempuan. Okey. Okey, baik. Contohlah. Yang paling mudah lah tuan-tuan, meninggalkan isteri dan meninggalkan anak perempuan. Jadi kalau kita lihat dari segi dia punya bahagian tuan-tuan, isteri akan mendapat apa tuan-tuan? Isteri akan mendapat 1/8 dan anak perempuan seorang dia akan dapat bakinya lah yang disebut sebagai asobah. Jadi nombor asal masalah, yang disebut sebagai nombor asal masalah ni. Jadi nombor asal masalahnya berapa tuan-tuan? Nombor asal masalahnya adalah 8. Maka isteri sahamnya dia akan dapat, isteri akan dapat sahamnya 1 dan anak lelaki akan dapat sahamnya 7. Jadi dia punya nombor, dia punya bahagian isteri adalah 1/8 dan anak lelaki 7/8. Jadi nombor 1, nombor 7 adalah nombor bulat. Dia tak berlakunya perpuluhan lah. Okey, baik. Tetapi tuan-tuan, cuba kita tambah. Di sini akan anak perempuan seorang. Okey, baik. Dia tetap sama. Jadi anak lelaki dengan anak perempuan, dia akan jatuh apa tuan-tuan? Sebagai fardunya ataupun bahagiannya, dia akan jatuh sebagai asobah. Baik. Dia punya nombor asal masalah dia adalah 8. Di sini 1, di sini 7. Baik. Isunya di sini tuan-tuan, untuk isteri okeylah, tak ada masalah. Tapi untuk 7 ni, saham 7 ni, boleh tak dibahagikan kepada 3? Kenapa 3? Walaupun anaknya ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Tapi 7 ni mesti dibagi dengan 3. Sebab apa tuan-tuan 3? Sebab kat sini, 2, apabila anak perempuan bergabung dengan anak lelaki, dia akan jatuh 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Jadi 3 lah bahagian. Jadi boleh tak 7 bagi 3? 7 bagi 3 dapat apa tuan-tuan? Dia tak akan dapat nombor bulat. Betul? Okey. Cuba tengok kalkulator. Kalau 7 bagi 3, dia akan dapat 7 bagi 3, dia akan dapat 2.33. Jadi, tak sempurna lah tuan-tuan. Sebab itu, kita kena dalam ilmu pengiraan, salah satu dari bentuk ilmu pengiraan, disebut sebagai tashih. Maksudnya apa tashih ni? Betulkan balik dia punya nombor asal masalah. Inilah yang berlaku. Kalau tuan-tuan nanti, kalau yang tuan-tuan dah pernah menghadapi perbicaraan dalam perintah pusaka, nanti dia akan dapat bentuk perintahnya, nanti kita akan lihat. Baik, kita nak betulkan balik nombor 8. Kita ambil satu lagi ruang, betulkan nombor 8. Jadi 7 tak boleh dibagi dengan 3. Kat sini kita dapatkan nombor 3. Nombor 3 lah, ini dikatakan nombor angka simpanan dalam kaedah ilmu faraid lah tuan-tuan. Okey, baik, 3 nombor 9. Jadi apabila tak boleh dibagi 3, maka kita terus darabkan. 8 darab dengan 3 berapa tuan-tuan? 24. Jadi sini dapat 24. Baik, nombor asal masalah baru adalah 24.
Baik, cuba kita kira. 1/8 darab dengan 24. 1/8. 1 bagi 8 darab dengan 24. Kat sini dapat berapa? 3. Betul? Betul kan? Okey, baik. 24 dibagi dengan 3, jadi 21. Baik, kat sini 21. 21 dibahagi dengan 3 dapat apa? 7 bahagian. Jadi isteri akan dapat 3/24, anak lelaki akan dapat 14/24 dan anak perempuan seorang akan dapat 7/24. Boleh, tuan-tuan? Jadi inilah yang dikatakan nombor bulat dia. Sebab kat sini tak boleh. 7 nak dibagi dengan 3, takkan dapatlah nombor bulat. Dia akan dapat 2.33. Ini taskhih lah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan hadir dalam pembicaraan dapat surat perintah, jadi contohlah ini kesnya kan. Jadi surat perintah tu perintah pembahagian di bawah Akta Pembahagian 1955 contohnya. Si mati si fulan binti si fulan, tarikh mati sekian hari bulan. Waris pertama isteri. Isteri akan dapat 3/24. Dia terus. Itu perintah dia. Nanti anak lelaki seorang akan dapat 14/24. Nanti anak perempuan seorang, dia akan terus tulis 7/24. Yang ini dalam ni tak ada. Dia hanya keluar perintah dalam bentuk tu je. Tapi cara pengiraan dia macam ni lah tuan-tuan. Okey, boleh? Boleh bayangkan? Ke tak boleh bayang? Ini tasih betulkan. Baik, sebagai contoh lagi. Kita tengok contoh lagi tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan tak faham jangan risau. Buat faham cukup. Itu je. Sebab yang nak memberi kefahaman ni bukan saya tuan-tuan. Itu semua hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah boleh faham. Baik, A mati meninggalkan isteri. Contoh, A mati meninggalkan isteri. Okey, kemudian meninggalkan siapa lagi? Meninggalkan ibu, meninggalkan bapa dan satu lagi meninggalkan anak perempuan 3 orang. Baik. Anak perempuan 3 orang. Isteri dah buat apa tuan-tuan? Isteri dah buat apa? Ingat lagi. Isteri dia sama ada 1/4 ataupun 1/8. Tapi sebab kat sini dia ada anak. Apabila ada anak, dia jatuh pada 1/8. Okey, isteri dapat 1/8. Okey. Ibu dapat apa? Ibu dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Kerana dia ada cucu. Dia mati meninggalkan anak. Sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan lah. Okey, bapa. Bapa dia akan dapat 1/6 campur asobah. Okey, 1/6 campur asobah lah. Okey. Kenapa bapa dapat 1/6 campur asobah? Kerana dia mati hanya meninggalkan anak perempuan. Tak ada anak lelaki. Kalau yang ada anak perempuan dengan ada anak lelaki, bapa hanya akan dapat 1/6. Tapi kalau ada anak lelaki saja, bapa dapat 1/6. Kalau anak perempuan tak ada, anak lelaki pun tak ada, asobah terus. Bakinya semua bapa ambil. Dia 3 keadaan ataupun 3 situasi lah. Baik, kat sini anak perempuan 3 orang. Berapa tuan-tuan? Ingat. Anak perempuan 3 orang. Dia akan dapat 2/3. Anak perempuan seorang, dia dapat 1/2. Kalau anak perempuan 2 orang ke atas, lebih daripada 2 orang, dia akan dapat 2/3 lah, berkongsi 2/3.
Tapi kalau anak perempuan bergabung dengan anak laki, dia akan jadi asabah bil ghairi. Ke atas nisbah 2, nisbah 1. 2 lelaki, 1 perempuan. Baik. Asal masalah. Ini yang disebut sebagai asal masalah lah. Asal masalah, ini dia punya waris. Ini dia punya kadar dia lah. Okey. Okey. Baik. Asal masalahnya berapa tuan-tuan? 20. 20 apa? 24. Paling maksimum lah tu. 24. Okey. Baik. Saham. Ni saham kat sini. Baik. Isteri dapat apa? Sahamnya. Ingat. Kita tengok. 24 bagi dengan 8. Isteri dapat 3 saham dia. Daripada 24, isteri dapat 3. Ibu dapat 4. Bapa dapat apa? Bapa dapat 4. Yang ni asabah kemudian. Sebab dia baki. Tunggu. Jadi anak perempuan 3 orang ni, 2/3 dapat apa? 8. 8 darab 2, 6. 16. Cuba kira. 16, 20, 24, 27. Okey. Dah lebih dah ni. Dah lebih. Yang dah lebih ni, ini namanya rod. Okey, tak apalah. Yang ni kita. Jadi maksudnya tuan-tuan, saham kepada setiap isteri nanti itu akan dibahagikan kepada 27, bukan dibagikan dengan 24 lebih. Tapi isunya kat sini apa tuan-tuan? Ni. Anak perempuan ni 16. 16 dibagi dengan 3 boleh tak? 16 bagi 3 boleh? Cuba tengok kalkulator. 16 bagi 3, 5.3. Tak boleh nak kira. Sebab dia nak dapatkan nombor bulat. Dia tidak boleh nombor pecah, nombor perpuluhan dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan, kita betulkan dia punya ni. Betulkan dia punya asal masalah. Jadi kat sinilah asal masalah baru. Okey, jadi macam mana nak cari nombor asal masalah kat sini? So kat sini asabah dah tak payahlah tuan-tuan. Bapa dah tak perlulah ambil baki sebab ini pun dah berlebih dah. Hatta bahagian bapa dia pun dah berkurang. Dia bukan 4/20, 4/24. Dia 4/27 dah. Sebab tu asabah baki dah tak perlulah. Okey, sekarang ni nak betulkan. Jadi nak betulkan dia punya nombor pembagi 3. 16 bagi 3 tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Kita buat kat sini nombor simpanan 3 ni. Jadi 24 bagi 3 berapa? 24 bagi 3 70, 72. Betul? Saya main agak je tuan-tuan. 24 darab bukan bagi 24 darab dengan 3 72. Betul lah. Okey. Baik. Jadi kita dah dapat nombor asal masalah yang baru lah. Okey, jadi macam mana kita kira baliklah. 1/8 daripada 72. 1/8 darab 72. Jadi kat sini 9. Okey. 1/6. 1/6 darab 72. Ini dapat 12. Ini pun dapat 12. Baik. 12 campur 12 campur 9. Sama juga 33. 72 tolak 33. Tolak 30. Tolak 70. 72. Jadi 30. Baki ada 39. Baik. 39 dibagi dengan 3 dapat apa tuan-tuan? 39 bagi 3 dapat 13. Baik. Jadi kita dah fahamlah
Jadi jawapannya 9/72, 12/72, 12/72 untuk anak perempuan 3 orang. 13/72, 13/72, 13/72. Dicampur-campur semua, 1. Boleh? Inilah pengiraan yang 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 betul lah tuan-tuan. Sebelum ni dia hanya sampai saham saja. Itu pun bolehlah. Tapi kita nak yang sempurna, mesti dapatkan dia punya nombor genap, bukan nombor bulat dia. Boleh tuan-tuan? Ada soalan? Tak tahu nak tanya apa. Sebab pengiraan kan? Okey. Boleh? Faham? Okey. Boleh tuan-tuan? Ada nak tanya? Ini bentuk pengiraan. Baik. Saya beri lagi satu contoh lah. Tapi tengok contoh. Contoh hari itu ada satu kes. Begini tuan-tuan. Mati meninggalkan isteri. Meninggalkan ya. Mati meninggalkan anak perempuan, terpotong. Mati meninggalkan anak perempuan seorang. Kemudian meninggalkan cucu perempuan daripada anak lelaki seorang. Kemudian sepupu lelaki 5 orang. Baik. Okey. Mati meninggalkan seorang anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan kepada anak lelaki seorang, kemudian meninggalkan sepupu lelaki 5 orang. Okey. Baik. Mati meninggalkan anak perempuan seorang. Berapa dapat anak perempuan seorang, tuan-tuan? Tak ingat. Dia je seorang-seorang anak perempuan. Anak lelaki tak ada. Anak lelaki dah matilah. Kenapa anak lelaki mati? Sebab kat sini ada cucu perempuan kepada anak lelaki. Maksudnya dia punya adik-beradik ni, anak perempuan ni adik-beradiknya dah mati awal. Okay. Tapi si mati tadi tu dia ada cucu perempuan kepada anak lelaki. Jadi anak perempuan dapat 1/2 seorang. Separuh daripada harta si matilah. Kemudian cucu perempuan kepada anak lelaki. Cucu perempuan kepada anak lelaki. Apa? Ingat? Confirm tak ingat? Tak apa. Tak ingat tak apa tuan-tuan. InsyaAllah. Dia dapat 1/6. Kenapa 1/6? Kenapa tak 1/2? Sebab dia perempuan tuan-tuan. Dia dalam kategori ashabul furud. Cuba tuan-tuan tengok 1/6 campur 1/2 dapat apa? 2/3. 2/3 tu adalah dalam kelompok perempuan, anak. Ini sebagai waris ganti. Jadi 1/6 sebab dia dicampurkan dengan 1/2 ni, dia melengkapkan 2/3. Okey, baik. Sepupu lelaki 5 orang. Dapat apa? Dia dapat asobah. Baki ya. Okey, baik. Dia punya asal masalah dia. Nombor asal masalah. Nombor asal masalah dia 6. Ambil pembawa 6, ambil pembawa 2, 6 lah. Yang paling kecil.
Okey, baik. Jadi anak perempuan berapa saham dia dapat? 3. Cucu perempuan dapat apa? Dapat 1. Sepupu lelaki ni dapat 3, dapat 2, 2 bahagian sahamnya. Baik. Okey, sekarang ni sempurna ke tak? Kalau yang atas ni nampak sempurna. Sebab dia seorang dapat 3 saham. Yang ni sempurna lah sebab dia dapat 1 saham. Ni. 5 orang sepupu. Dia dapat 2 bahagian. 2 boleh tak dibagi dengan 5? Dia akan dapat 0.5. Tak betul lah. Bukan tak betul, dia betul lah tu angka tu. Tapi dari segi pengiraan ilmu faraid, salah. Pengiraan cara tu salah. Tapi kalau pengiraan kalkulator boleh lah tu 0.5 kan. Tapi okey, jadi kita betulkan dia punya nombor asal masalah dia 6. Okey, baik. 2 bagi 5 tak boleh. Jadi kat sini kita tengok nombor kat sini ada angka 5 kan. Jadi 5 didarab dengan 6 dapat apa? 5 darab 6 dapat 3, dapat 30. Okey, baik. Jadi 30 1/2 darab dengan 1/2 darab dengan 30, dia akan dapat 15. 1/6 darab dengan 30 dapat 5. Dapat 5. Baik. Jadi bakinya ada berapa? Bakinya ada 10. 10 ni dibagi dengan 5. Seorang dapat 2. Jadi anak perempuan dapat 15/30. 5/30. Sepupu 5 orang. Seorang dapat 2/30. 2/30. 2/30. 2/30. 2/30. Lengkaplah dia. Boleh. Itulah dia punya bentuk pengiraan. Sepupu ini waris yang paling terakhirlah ujung. Kalau sepupu ni tak ada, barulah dia akan pergi kepada Baitul Mal. Jadi kalau sepupu tak ada ni, maksudnya 10 saham dia akan pergi pada Baitul Mal. Tapi sebabkan ada sepupu. Dan sepupu itu mestilah sepupu lelaki. Sepupu perempuan tak boleh. Sebab sepupu perempuan dia tak ada dalam senarai. Tak ada dalam senarai untuk menjadi asobah. Jadi yang jadi asobah ni siapa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak senarai wali nikah? Siapa yang berhak untuk menikahkan satu-satu perempuan? Siapa tuan-tuan? Bapa, kan? Adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki yang sebapa. Adik-beradik lelaki yang seibu boleh tak? Tak boleh. Sebab dia bukan disandarkan kepada lelaki. Apa lagi? Bapa saudara, anak saudara, atuk saudara, boleh semua. Dan yang akhir sekali yang boleh menjadi wali kepada seseorang wanita itu siapa? Sepupu. Sepupu lelaki. Daripada bapaknya adik-beradik yang seibu sebapa ataupun yang sebapa. Kalau itu tak jumpa juga, barulah pergi wali hakim. Wali raja lah. Jadi itulah kelompok yang sebenarnya yang layak untuk mendapat bahagian dalam kategori asobah. Baik. Ada soalan setakat ini, tuan-tuan? Ya, ada soalan, tuan-tuan? Ya. Anak perempuan mati meninggalkan ibu dengan ayah. Baik. Oh, ada abang. Okey, baik.
Kita tengok saya punya ni. A mati tadi, meninggalkan ibu, meninggalkan bapa, lepas tu meninggalkan abang, adik-beradik dia lah. Adik-beradik maksudnya saudara lelaki seibu sebapa. Seorang ya? Dua orang. Okey, baik. Okey, baik. Ibu dah apa tuan-tuan? Ibu dah apa? Dapat jawab saya belanja kopi O. Tapi kat belakang sana lah. Oh betul. Ibu dapat 1/6. Dia bukan dapat 1/3. Macam mana dapat 1/6? Ni sebab ada ni saudara lelaki sebu sebapa ni adalah anak kepada si ibu. Betul? Dia adalah adik-beradik kepada si mati. Dialah yang menjadi penghalang ibu dapat 1/3. Ini disebut sebagai al-hajbu nuqsan. Penghalang yang mengurangkan bahagian dia. Dia bukan terus tak dapat. Kurang bahagian. Sepatutnya 1/3 ibu dapat. Tapi dikurangkan. 1/3 dengan 1/6 besar mana? 1/3 kan? Jadi ibu dapat 1/6. Baik. Kemudian bapa dapat apa? Dapat asobah. Saudara lelaki seibu sebapa mahjub, terhalang. Siapa yang menghalang dia? Bapa. Jadi anak adik-beradik kepada si mati itu tak dapat sebab bapanya hidup. Tapi kalau bapanya tak ada, dia akan dapatlah. Dia jadi asobah. Baik. Jadi dia punya saham dia berapa? 6. Jadi kat sini 1 bahagian, kat sini 5 bahagian. Bapa dapat 5, yang ni tak dapat. Jadi ibu dapat 1 bahagian sahamnya, bapa dapat 5 bahagian sahamnya. Adik ni yang saudara lelaki seibu bapa tak dapat. Walaupun dia 2 orang ke 3 orang tak dapat sebab ada bapa. Bapa yang jadi penghalang. Itu mahjub namanya. Orang yang menghalang bapa, yang dihalang saudara lelaki seibu sebapa kepada si mati. Itu bentuknya dah. Boleh? Tukar wang ringgit. Nak tukar macam mana? 1/6 daripada 100,000. Okey, baik. 1/6 100,000. Jadi, mula-mula buat macam mana? 100,000 tu dibahagi dengan 6. Dapat apa? 100,000 bahagi dengan 6. Kena pakai kalkulator tuan-tuan. 100,000 bagi dengan 6. Dapat 16,666. 16,666. Ini untuk 100,000 dibagi 6 maksudnya. Jadi saham untuk ibu 16,666. Saham untuk bapa 16,666 darab dengan 5. Rezeki dia. Nak kata apa? Dah itu hukumnya. Tak apa, bapa dapat banyak. Ni ibu dengan bapa ni apa? Suami isteri. Betul tak? Kalau dia hidup, kalau dia masih lagi berpasangan suami isteri lah tuan-tuan. Tapi kalau dia dah bercerai, dia tetap ibu kepada si mati, dia tetap bapa kepada si mati. Jadi anak yang tak dapat ni, adik-beradik yang tak apalah, mintalah duitnya dengan bapa. Itu ya. Boleh? Itu dia punya cara bentuk pengiraan lah tuan-tuan. Okey. Baik, boleh tuan-tuan. Ada soalan? Tanya. Boleh? Ada? Tak tahu nak tanya apa? Semua dah faham dah. Alhamdulillah dah faham. Mudah-mudahan Allah beri
kefahaman. Baik, satu saya nak lontarkan pada tuan-tuan dah. Beberapa isu lah tuan-tuan. Pertama gini, kalau tuan-tuan, okey, orang tanya, dalam pembahagian pusaka, kalau tuan-tuan pergi pejabat pembagi pusaka, kat sana ada dua bentuk pembahagian. Satu pembahagian berdasarkan faraid, satu pembahagian berdasarkan muafakat. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal tuan-tuan? Yang faraid ke yang muafakat? Yang lebih afdal faraid. Sebab hukum faraid wajib. Hukum muafakat harus. Sebab faraid bersandarkan kepada dalil nakli, Al-Quran, hadis. Sedangkan muafakat berdasarkan kepada dalil asar, perbuatan sahabat Nabi. Sebab itu dihukum dengan hukum harus. Dia tidak dihukum sebagai hukum wajib. Jadi, keutamaan kalau dalam pembicaraan tuan-tuan, tak ada yang tak payahlah nak bunyi. Kita jom, kita pakat-pakat cara muafakat, tak payah. Tak payah bunyikan dulu. Gitu je tuan-tuan. Cuma apabila yang membunyikan tu biasanya siapa? Yang nak minta muafakat ni biasanya siapa tuan-tuan? Perempuan. Sebab apa? Sebab dia beranggapan dapat sikit. Tapi kalau dia dah berbunyi, kalau yang lelaki tak layan, biarkan je lah. Tapi kalau lelaki layan, maksudnya apa? Okey, tak apa jugalah. Tak apalah. Kita rasa pun tak apalah. Kita rasa kita adik-beradik ni lebih kurang sama je. Contoh. Maksudnya yang lelaki redha tuan-tuan, boleh ke tak? Boleh. Tapi kalau lelaki yang memulakan dulu, dia nak muafakat, yang tu ahlan wa sahlan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bahagian lelaki akan diberikan sedikit kepada bahagian perempuan. Andai kata duk bertelingkah, sekumpulan kata nak muafakat, sekumpulan kata nak faraid. Jadi hukumnya macam mana tuan-tuan? Dua-dua jalan. Yang faraid selesaikan dulu, bakinya tadi barulah pergi kepada muafakat. Itu. Sebab ingat, sebab kita ni kadang-kadang dalam mentaliti kita ni, duk muafakat, nak sama rata. Hukum tetap hukum. Yang tu kita kena pegang. Bukan sebab saya lelaki tuan-tuan, bukan. Nak bagi tahu, hukum tetap hukum. Kenapa Allah melebihkan lelaki? Ada hikmahnya. Itu je. Dan kadang-kadang ada satu ketika tuan-tuan, lelaki ni kadang-kadang dia sebagai asobah, tapi langsung tak dapat. Sebab apa? Belah perempuan dah habiskan dulu. Ada ketika gitu juga. Jadi yang penting yang kita kena set dalam minda kita, bahawasanya hukum asal yang wajib untuk dalam bab pembahagian pusaka adalah hukum faraid. Sebab itu kalau tuan-tuan berlaku pertikaian, terutamanya pertikaian berkenaan dengan waris. Aku pun waris. Kau bukan waris, aku waris. Senang je tuan-tuan. Bawa pergi mahkamah syariah. Untuk dapatkan apa? Pengesahan. Untuk dapatkan mengeluarkan sijil faraid. Siapa waris si mati yang sebenarnya. Itu penentuan tu mahkamah syariah yang akan buat. Itu ya. Bukan setakat penentuan waris, malah dia punya sahamnya, maka masyarakat akan terus kirakan. Dapat sijil faraid, bawa ke pembicaraan dekat pejabat pusaka ikut je perintah sijil faraid tadi tu. Itu bezanya. Tapi kalau tak ada isu pertelingkahan, direct aja kepada pejabat pembagi
pusaka, dia tak ada masalah lah. Cuma biasanya dapat sijil faraid ni apabila berlaku isu-isu yang pertelingkahan lah tuan-tuan, nak mengesahkan dia ni waris betul ke tidak dan sebagainya lah. Sebab di mahkamah syariah dia akan melalui proses penyiasatan untuk memastikan bahawasanya si fulan ni adalah waris kepada si mati. Itu je. Boleh tuan-tuan. Jadi kita kena set dalam minda kita lah. Walaupun diberi pilihan untuk memilih yang wasiat apa yang pusat apa yang faraid ataupun muafakat, hakikatnya yang wajib adalah wasi apa faraid. Kecuali kalau tuan-tuan ada buat wasiat. Orang tua yang dah telah meninggal dunia dalam wasiat kata, kalau boleh anak-anakku, esok kalau bapa mati, agihkanlah harta peninggalan bapa ni, sama ada anak lelaki, anak perempuan, buatlah sama rata. Itu pesanan. Tapi pesanan tu tuan-tuan mengikat ke tidak? Tidak mengikat. Tapi kalau waris setuju dengan pesanan tadi, buat. Kalau tak setuju, hukum faraid. Derhaka ke kepada bapa? Tak, bapa dah mati dah. Bukan soal bapa dah mati. Soalnya apa tuan-tuan? Wasiat tidak mengikat hukum faraid. Hukum faraid tidak terikat dengan wasiat lah. Okey, boleh ya? InsyaAllah. Jadi rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapat memberi kefahaman kepada yang menyampaikan dan juga kepada yang mendengar. Mudah-mudahan. Jadi kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله